Baik, untuk tadi sebentar tadi baru Perdana Menteri baru meninggalkan istana dan kita akan sambung perbincangan kita dengan doktor. Seperti yang soalan saya tadi, menurut data ekonomi kita kebanyakannya adalah positif. Namun menurut kajian oleh Pearson, negara asal seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina akan terkesan dengan ancaman kemelisitan di negara maju seperti yang berlaku di Amerika Syarikat dan Australia. Jadi persoalannya sejauh manakah daya tahan kita sekarang? Adakah berada di tahap baik atau perlu ditingkatkan lagi dalam mendepani cabaran global, Doktor? Ya, memang betul apabila kita melihat cabaran ekonomi global tahun hadapan, World Bank juga telah menjangkakan bahawa pertumbuhan ekonomi global pada tahun hadapan akan menjadi lebih perlahan daripada sekarang. Belum tentu akan berlaku kemelesatan ekonomi, tapi apa yang pasti pertumbuhannya akan lebih perlahan daripada tahun ini. Dan negara kita pun dijangka pertumbuhan menjadi sedikit perlahan, mungkin sekitar 4.3%, tetapi masih kekal positif untuk tahun hadapan. Namun, apa yang telah ditunjukkan oleh Nina, kita tengok banyak indikator menunjukkan peningkatan ataupun semuanya dilihat amat positif. Dan inilah yang menjadi kekuatan negara kita untuk mendepani cabaran yang seterusnya. Kerana kita lihat bahawa apabila dibandingkan kira negara kita suku tahun ketiga, sebenarnya nilai KDNK suku tahun ketiga merupakan yang tertinggi yang pernah dicatatkan. Dan kalaulah kata jumlah KDNK untuk suku tahun keempat ni pun sama dengan tahun lepas, kita akan kata lebih daripada sasaran, yang bermakna apa yang dijangkakan pada tahun ini melebihi daripada apa yang kita nak sebenarnya. Dan namun kalau kita lihat petanda-petanda apa yang akan berlaku pada tahun hadapan, seperti yang diterangkan oleh Nina dari segi indeks harga pengguna dan juga indeks harga pengeluar, kita lihat indeks harga pengguna telah sedikit turun kepada 4%, dan indeks harga pengeluar ni pun sebenarnya adalah petanda bahawa apa yang akan berlaku untuk bulan-bulan seterusnya, iaitu jika indeks harga pengeluar ni makin rendah, bermakna indeks harga pengguna pun akan makin rendah, bermakna kadar inflasi akan lebih terkawal, lebih rendah. Namun, mengapa harga indeks ataupun indeks harga pengguna ni di seluruh dunia semakin lama makin turun? Kita lihat setiap negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, China dan sebagainya semua menunjukkan penurunan. Dia boleh juga berbahawa bahawa permintaan semakin kurang. Disebabkan kalau kita lihat juga di seluruh dunia banyak bank-bank pusat di setiap negara telah menaikkan kadar faedah. Apabila kadar faedah naik, permintaan terhadap barangan berkurangan, aktiviti ekonomi semakin perlahan. Di situ sahaja kita lihat kenapa indeks harga pengeluar ni dia makin turun. Dia kadar inflasi turun, tetapi permintaan juga akan turun. Tetapi disebabkan ada setengah sektor yang masih orang kata menjadi orang kata permintaan utama, oleh itu kita boleh lagi orang kata berdaya saing seperti sektor pembuatan, perkhidmatan, dan juga kalau kita tengok harga komoditi pun seperti minyak masih lagi tinggi. Hari ini mungkin sekitar $86 setung, bermakna ada lagi potensi untuk kita mendepani cabaran tahun hadapan walaupun dijangka ekonomi akan sedikit perlahan. Ya, Doktor, China kini dilihat lebih longgar dalam sekatan COVID-nya dengan membenarkan pengasingan kuarantin pesakit positif di rumah. Ini mungkin membuka lembaran baharu kawalan COVID di negara tembok besar itu. Jadi, China juga merupakan rakan dagang utama Malaysia. Jadi, segala dasar di China ada kesan kepada kita. Doktor, adakah dasar kawalan COVID yang sedikit longgar ini akan memberikan kesan positif kepada Malaysia atau adakah rantaian bekalan yang terganggu selama ini akan sedikit pulih? Betul akan ada impak. Kita lihat semalam pun apabila ada ura-ura bahawa China akan mula melonggarkan sekatan untuk ekonominya, maka bursa Malaysia meningkat, ringgit berbanding dolar juga terus semakin mengukuh kerana ada potensi di situ. Apabila China mula membuka kembali sektor ekonominya, maka sebagai antara dagang utama kepada Malaysia, maka akan berlaku kata permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan kita, dan ini akan memberi orang kata impak positif. Namun satu yang kita harus orang kata berhati-hati apabila China memula semula ekonomi dia, ia akan meningkatkan permintaan terhadap semua jenis barangan dan perkhidmatan. Dan kalau
bekalan global, rantaian bekalan global itu masih terganggu, ia boleh orang kata menyebabkan harga kadar inflasi kembali meningkat. Dan ini kita harus lihat dari konteks dalam data yang Nina tunjuk tadi, walaupun ekspor meningkat saban bulan, nilai import juga meningkat tapi lebih tinggi. Bermakna import kita makin mahal kerana kenaikan harga barangan itu masih ada di situ. Oleh itu dan masa tu ringgit kita masih lagi orang kata melemah ketika itu. Walaupun sekarang ringgit makin mengukuh, tetapi kalau berlaku sekali lagi rantai bekalan global disebabkan permintaan yang mendadak datang daripada negara China, maka ini akan juga turut orang kata sikit sebanyak menjejaskan kita punya pengukuhan ringgit dan juga pasaran saham. Oleh itu saya melihat ada potensi untuk kita mendapat manfaat daripada pembukaan kembali sektor ekonomi China, tetapi ia juga bergantung kepada faktor luaran seperti rantaian bekalan global. Baik Prof, terima kasih kerana bantu kami fahami bagaimanakah cabaran antara cabaran yang perlu kami bersedia untuk menghadapinya, mungkin bukan tahun ini tapi untuk tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan penganalisis ekonomi Putra Business School. Terima kasih.